الكريم والصحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke surau tuan-tuan yang comelotan ni. Hamba duduk di Baluk, Kuantan, Pahang, tapi menetap di Ipoh, Perak. Duduk di Ipoh 13 tahun dah. Kalau orang Baluk di Kuantan ni, lorak dia sama macam Terengganu dah. Tapi wallahu a'lam, esok dengan lawan Pahang tak tahu mana menang. Nak tali nak khabar lagi. Kalau kata Pahang menang kan tak balik hamba. Jadi pada pagi yang berbahagia ni dan sekitar masa yang diperuntukkan ni, marilah sama-sama kita mendengar satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Samurah bin Jundub atau bin Jundab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia. Satu hari kata Sayyidina Samurah, Nabi Muhammad SAW suka tanya, ataupun Nabi Muhammad SAW suka tanya kepada para sahabat, mu mimpi apa semalam? Nabi akan tanya para sahabat. Lepas sembahyang subuh, Nabi akan tanya sahabat, ada tak mimpi apa-apa? Maka satu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dan sahabat tak jawab. Cuma Nabi sendiri menceritakan kepada para sahabat Nabi SAW beberapa kisah dalam mimpi baginda pada malam semalam. Kata Rasulullah SAW, dan tuan kena ingat, mimpi ni ada orang kata mainan tidur. Tapi mimpi yang baik atau disebut sebagai ru'yah salihah, mimpi yang baik ini datangnya daripada Allah SWT sebagai tanda ataupun sebagai isyarat kepada kita. Kadang-kadang kita mimpi benda tu macam pernah terjadi. Ataupun kadang-kadang kita melalui kehidupan yang nyata ni, rasanya macam pernah jadi. Rupa-rupanya pernah berlaku dalam mimpi kita. Maka mimpi ni ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang tak baik. Yang kita belajar lama dah, mimpi yang baik, bagus kita cerita pada orang. Dan mimpi tak baik, jangan cerita pada orang. Sebab takut orang salah takwil mimpi kita, jadi satu doa pula kepada kita. Mimpi kena kekah ngeberuk. Tak payah ceritalah. Ya kita seorang sudah. Dan juga dalam bentuk mimpi ni datang untuk beri isyarat. Contoh seseorang tu kena sihir, kena gangguan. Biasanya dia akan mimpi benda-benda yang menggerunkan dan meletihkan. Saya waktu mula-mula menang dalam program Pencetus Ummah 2015 dulu, kerap pergi ke Sabah, kerap pergi ke Sarawak. 2 bulan sekali pergi sana. Dia buat program. Jadi kebanyakan kalau kita tahu belah-belah sana ni mantap dalam bidang, macam kat Mesir juga, bidang persihiran ni mantap. Maka bila kita balik, kadang-kadang kita mimpi, lepas mimpi, letih. Jadi bangun tidur tu letih. Lepas sudah baca doa pun mimpi lagi. Akhirnya jumpa dengan, teringat dengan apa yang pernah saya terima daripada Ustaz Hanif. Sekarang ni YB Tanjung Dawai yang berhormat.
Dia pernah bagi ijazah untuk bacaan manzil yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maka kita beramal dengan manzil tersebut, alhamdulillah, tidur pun terasa aman, bangun pun tak letih badan. Maknanya kita ni kena ada pendinding setiap seorang. Dinding rumah ada dah tak cukup, dia kena dinding diri. Nak dinding rumah nak akut ke mana? Nak dinding diri sendiri sama ada dengan amalan-amalan tertentu yang kita beramal. Salah satunya ada orang beramal dengan al-ma'surat. Tafadhal, silakan. Ada orang beramal dengan manzil, itu terbaik juga. Kalau al-ma'surat, himpunan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpul oleh Syahid Ahsanul Banna rahimahullah. Adapun manzil ini himpunan ayat-ayat Allah yang dihimpun oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi almarhum. Sangat bagus tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang ada gangguan tidur, mimpi, tidur kena tindih, tidur macam-macam. Jadi yang kita nak cerita pada ini bukan tidur kena tindih. Tidur Rasulullah dan Nabi telah mendapat isyarat dalam mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang wahyu Allah turun dalam bentuk mimpi kepada baginda Rasul. Contohnya seperti mana kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim dalam mimpinya bermimpi menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail AS. Dia sebagai tanda atau perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, semalam aku didatangi oleh dua orang lelaki. Ulama menyatakan lelaki ni seorang namanya Jibril alaihissalam, seorang lagi nama Mikail. Dua orang malaikat datang bertemu Rasulullah dalam bentuk lelaki, bawa Nabi pergi berjalan-jalan. Kita biasa jalan juga, pergi Kuala Berang, Perang Takir, pergi gitu je. Nabi SAW berjalan bersama dua orang malaikat Allah SWT ni diperjalankan. Kemudian Nabi SAW sampai satu tempat. Nabi melihat ada orang sedang berbaring. Dan di atas kepala orang tersebut terdapat seseorang yang memegang batu yang besar. Dan hempaskan batu tu di atas kepala orang yang sedang berbaring tadi, berkecai, kepala dia pecah. Batu tu pun bergolek dan orang tu pergi ambil batu tersebut, nak sampai dekat orang yang dipecahkan kepala, baru nak cantum, pecah balik. Berulang-ulang Nabi tengok, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah. Kita kalau tengok benda takjub sebut subhanallah, bukan bukan gitu, subhanallah sebut. Weh, subhanallah tu. Weh, comelnya gitu, contoh dah. Weh, bapak besar rumah, subhanallah tu. Kereta kita kancil, lalu sebelah kancil sport ring, subhanallah tu. Sebut subhanallah. Bukti mana? Bukti kita ni membesarkan Allah lebih daripada benda lain. Nabi tanya, ni siapa ni? Maka jawapan daripada dua orang tadi, intalik, teruskan berjalan. Teruskan. Jalan. Kan kita nak jalan, terus berjalan. Akhirnya, ni cerita ni banyak tuan-tuan tolong hafal. Nombor dua, Nabi berjalan pula lagi, Nabi bertemu pula dengan orang sedang tidur menelentang. Tidur menelentang macam mana? Ini ya. Menelentang. Tidur melentang ni tak bagus tuan-tuan. Tak bagus. Nak kalau tuan-tuan ada penyakit jantung, lagi tak bagus. Nabi Muhammad tidur lambung kanan, bukan Lamborghini, lambung kanan. Lambung kanan Nabi tidur. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW, tidur dengan lambung kanan, tidur sekejap tapi ternyata macam tidur lama. Nabi tidur tak lama. Kita asyik-asyik tidur, asyik-asyik tidur. Nabi tidur tak lama. Kita deretuh daripada pagi membawa ke malang, ngatuk lagi, nguak lagi. Nabi tak. Tidur lambung kanan. Maka dia ni tidur melentang. Jantung, bagi orang penyakit jantung tak sesuai. Selagi mudah kita kena tindih. Bukan pasangan kita tindih, tu tak ada masalah. Ni natang jin menindih. Jin menindih. Dia suka menindih kita. Jadi tidur lambung kanan sangat afdal untuk elak tindihan oleh jin. Jin tindih ni bukan dia tindih atas kita. Dia kadang duduk atas bumbung gitu ke. Saya duduk di Continental ni, tidur. Barang bawa anak-anak mandi kolam. Itu duit saya sendiri, saya bayar. Tuan-tuan, bukan duit derma orang tu. Orang kata, ustaz main untuk derma tidur Continental. Jadi saya balik semalam kuliah, bunyi orang berlari. Berlari. Saya kata, siapa pula berlari semua? Kalau sekali-sekala kita kata budak-budak atas, wah cerah berlari.
Pasang ru'yah senyap. Siapa pagi kita pasang? Kita takut juga. Betul Allah SWT. Nak takut juga kadang-kadang. Nak. Sebab kita kat Mesir dulu sebulan kena tindih. Bukan orang puan Mesir tindih. Tak. Jin tindih. Sebulan cukup 30 hari. Sebab duduk rumah orang tak pernah duduk. Tepat tu pula, tepat jin bertendang, duduk jauh dekat-dekat dengan sawah. 30 hari. Hari ke-30 mimpi cuma dengan makhluk tu. Mimpi tu dalam mamai, tidur dalam keadaan minda separuh sedar. Biasa kita kena tindih waktu minda separuh sedar. Waktu tidur mampu, orang tak kena tindih lah. Jin tindih pun menyesal dia. Mampu kerah tidur. Tak boleh buat benda. Yang biasa kena tindih ni waktu kita nak tidur tu. Masa tu dia tindih. Dia hamba kena sampai sebulan kena. Hari ke-30, seminggu pertama tu ketakutan kita ni. Pasal apa tidur? Letak Quran, orang Melayu kan popular, letak Quran tepi batal. Mari juga datang tu, mari juga. Letak. Kita pasang pula Izaatul Quran. Kat Mesir ni ada radio Quran. 24 jam. Quran je pusing. Kita ikim tak 24 jam. Pas lagu. Dekat nak azan bawa baca Quran. Lepas tu lagu pula, pas cerah. Tak. Mari juga. Bunyi macam loceng. Ting, 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 ting. Mari tindih. Seminggu pertama ketakutan. Minggu kedua, ketiga, keempat, keberanian jadi mari. Mari dia berani. Dan hari-hari kena. Bila bunyi tu, datang ni mari dah. Memang tahu, kena. Dalam 5 minit, tak boleh gerak. Tadi kita solat ajak, minta tolong. Yang peliknya kita seorang je kena. Kita dalam bilik, kawan tengah porok ni. Kita nak tidur ni, kita kena, kawan tak sedar. Tak. Manusia pilihan. Pilihan kena tindih. Akhirnya tuan-tuan, hari ke-30 dalam mamai tu mimpi jumpa menatang tu. Menatang ni istilah tuan-tuan lembut lagi sini lah. Yang sebut di Perak mampu kita nak kena reject terus masjid. Menatang saja sebut. Duduk atas belakang ni kecil je macam toyo tu. Kita humbang ke bawah, tombok seputih kedebok sekali, lepas tu tak mari dah. Dia kata garang orang Melayu, dia kata nak gurau tak boleh. Wallahi saya tombok dia. Dalam mimpi tu lah. Lepas tu tak mari dah. Alhamdulillah. Dia kalau acak kali kena kaca, dia tak jadi penakut dah. Dia jadi berani. Sekolah saya dia seorang. Nama cikgu. Tak sebut nama cikgu tu. Nah, cikgu perempuan. Hari-hari mimpi nyusu budak. Hari-hari. Mimpi nyusu budak, kadang-kadang mari lembaga teruk muka dah. Dia kata, ustaz, kak tak tahan dah. Kalau dia mari, kak tampar je muka dia. Pam. Punya sahabat tak berani dia. Dia tak perlu berubat dah. Tapi dia ternyata letih. Hari-hari kena tindih. Itu saka, minta Allah SWT. Saka. Saya gambarnya tak ada lah saka. Ini orang nak menumpang ni, tak boleh. Dan biasanya kalau orang biasa pernah kena sekali, dia akan berpotensi untuk berkali-kali kena. Sebab dia ada satu lopong dalam hati dan badan dia. Ada lopong juga. Maka tuan-tuan kena belajarlah cara perawatan diri sendiri. Salah satunya jangan lekang dengan Al-Quranul Karim untuk kita baca. Maka Nabi bertemu pula dengan orang sedang tidur melentang. Dekat sisi orang tersebut ada seseorang yang memegang besi yang tajam. Ada kata parang, ada kata pisau, ada kata macam-macam lah. Dirobeknya wajah orang tu daripada arah mulut ni sampai dekat mata dia, sampai ke tekak. Habis dia robek. Habis meraung-raung orang tu, kata Rasulullah. Selesai belah sini dirobek, mari sebelah kanan pula, belah kiri pula. Dirobeknya lagi dan sebelah sini bercantum macam cerita Terminator, cantum balik. Robek lagi. Itulah kerja yang dia kena. Maka Nabi kata, subhanallah, siapa pula ni? Jawapan yang sama, teruskan jalan. Akhirnya Nabi berjalan dan Nabi sampai pula di satu tempat macam tanur. Tanur ni macam tepayang. Tempat jual roti tepayang tu. Tanur, tempat bakar roti. Tanur nama dia. Dalam tu terdapat orang-orang lelaki dan perempuan. Dan daripada bawah tanur tersebut keluar api yang membakar mereka dan menjerit tolong. Mereka minta tolong. Maka kata Nabi, subhanallah, man haula, siapa pula mereka itu? Jawapan dia apa dia? Confirm, tuan-tuan boleh jawab dah. Intalik, teruskan jalan. Berapa dah? 3. Jalan lagi, akhirnya Nabi sampai dekat satu sungai. Sungai ni daripada darah. Kita biasa sungai teh susu. Di sungai darah, tuan-tuan. Lagi dahsyat. Teh susu sebab tak jaga sungai. Sungai darah.
Dalam sungai tersebut terdapat seorang yang sedang berenang. Tak tahu kuak kupu-kupu ke kuak dentang, tak tahu. Berenang atas tebing sungai tu ada orang sedang mengumpulkan batu. Dipanggil orang yang sedang berenang, mari. Yang berenang tu mari dekat dengan tebing, nganga mulut. Orang atas ni ambil sombak batu dalam mulut. Sombak. Pernah berenang pula lagi. Lepas tu mari pula sombak lagi. Itulah perbuatan yang Nabi nampak. Nabi kata, subhanallah, siapa pula ni? Apa jawapan dia? Intali, teruskan jalan. Berapa dah? 4. Ada 8 lagi. Nah, tak ada 3, 4 lagi. Akhirnya dia berjalan lagi dan Nabi bertemu pula dengan satu makhluk yang kata riwayat daripada Imam Al-Bukhari, tersangat buruk wajah lelaki tersebut. Memang mu tak boleh bayang betapa huduh dan buruknya wajah dia. Dia sedang menghidupkan api sambil mengelilingi api tersebut. Aku tanya, subhanallah, siapa pula ni? Teruskan berjalan. Sampai pula Nabi di satu tempat yang cantik, yang indah, satu taman. Nabi bertemu dengan seorang lelaki yang badannya tinggi sehingga aku tak nampak mana kepala dia. Seolah-olah tak nampak mana kepala dia. Tinggi sungguh orang tu. Dikeliling oleh lelaki tersebut terdapat budak-budak kecil yang sedang bermain-main, berpakaian cantik. Aku bertanya, subhanallah, siapakah mereka itu? Jawapan yang sama, teruskan jalan. Nabi pun berjalan sampai pula dekat satu tempat yang lagi cantik daripada tempat tadi. Binaannya daripada emas dan perak. Batu bata dia emas dan perak. Kita cat emas, cat perak. Dia batu bata tu emas dan perak. Kenal Datuk Vida Beauty? Kenal? Kenal tak? Tak kenal. Jangan gitu tuan-tuan. Oh, malu dia. Tak? 27 juta harga rumah dia. Rumah kita 270,000. Tu pun tak risau semayang tak? 27 juta. Rumah dia dekat Taman Meru. Dekat dengan tahfiz kami ni. Dia ada tahfiz sendiri juga dekat rumah dia. Bagus dia. Nah, gambarnya lama tak keluar. Insah dah gambarnya. Rumah dia ni satu floor untuk bilik dia saja. Satu floor. Stekak tu bilik dia je. Tuan-tuan boleh bayang, dia boleh berguling. Punya hebat. Hebat. Kita satu bilik tu kursi 3. Ada anak murid kita, tuan-tuan, rumah dia partition pakai almari. Tak ada ni, dinding. Pakai almari partition. Tapi anak ramah juga. Nak, tu pelik tu. Usaha tangga kejayaan. Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian. Kemudian Nabi bertemu dengan tempat yang canggih, cantik ni. Di sana terdapat sekelompok manusia yang tubuh dia bersih sebelah. Ada riwayat kata buruk sebelah dan comel sebelah. Comel sangat, buruk sangat. Maka dua orang tadi kata kepada mereka, pergi kamu masuk dalam sungai. Masuk demo dalam sungai. Bila keluar, menjadi secantik-cantik manusia. Kemudian Nabi tengok, lenggak ke atas, nampak tempat yang lagi cantik daripada tempat Nabi duduk. Maka kata Nabi, benda apa tu? Maka kata dia, itulah tempat kamu nanti. Nabi kata, boleh dah aku masuk sekarang? Dia kata, belum sampai masa. Di sini, Jannatu Adnin, syurga Adnin. Maka disitulah mula dialog Nabi Muhammad SAW dengan malaikat tadi. Saya secara ringkas saya sebut pada tuan-tuan. Nak pergi ke Rusila pula. Nombor 1. Dia bertemu dengan orang yang sedang berbaring, dipecahkan kepala. Ada 2 sebab. Nombor 1, sebab orang ni meninggalkan Al-Quran. Ada riwayat kata boleh baca Quran, tambah baca Quran. Ada riwayat kata baca Quran, tapi tak follow apa yang Quran suruh. Tarannu kamaiya. Tak. Menang saja peringkat antarabangsa kita ni. Menang saja. Dulu, kini dan selamanya. Menang. Tapi ikut dah Quran, kalaulah setiap tahun, sejak daripada merdeka, kita buat majlis tilawatul Quran, setiap tahun kita ambil syariat Allah cara sempurna, gamaknya sempurna dah syariat Allah dekat Malaysia. Tapi tak. Baca sedap. Hari-hari kita ada tilawat interaktif. Alhamdulillah, bagus. Tapi betapa ramai orang meninggalkan Al-Quranul Karim. Ramai. Sengaja meninggalkan Al-Quran. Ramai. Tak ikut Al-Quran. Dan mulai-mulai ada pakai tudung, cabut tudung. Dia kata tak ikhlas lagi. Syariat Allah, sama ada larangan Allah ataupun perintah Allah,
Mu suka ke, mu tak suka ke, mu kena buat. Terpaksa ke, suka rela ke, kena buat. Kata orang seberang takir, by hook or by crook, kata dia. La budda, tak dapat tidak. Ma'lumatun minad dini bid-darurah. Al-ma'lumatu minad dini bid-darurah. Benda yang maklum dalam agama kena buat. Tutup aurat wajib ke sunat? Wajib. Qata'i ke zanni? Qata'i. Tiba-tiba ada orang ambil pandangan daripada seorang kafir namanya Michael Ang. Michael Ang kemudian nama. Gerang juga kita kadang-kadang. Astro tak ada kerja. Kita nulis juga apa-apa mau tak ambil tulisan orang-orang lain. Dia ambil tulisan orang kafir. Apa kata dia? Ni, Michael Ang. Sebenarnya kalau orang tu tak bersedia untuk bertudung, biarlah dia buka tudung. Ni orang kafir cakap. At least dia beritahu korang dia nak buka tudung. Tengok. Tengok. Orang kafir bagi pandangan. Sesat ke tak sesat? Di up status ni. Orang pun setuju ada, sokong ada. Allah dak cerdik. Daripada kau bertudung tapi sebenarnya tak nak, itu lagi munafik, kata orang kafir ni. Tengok. Saya ulang sekali. Daripada kau bertudung tapi sebenarnya tak nak pakai tudung, tu lagi munafik. Kita nak khabar kepada seluruh masyarakat. Ni live ni 45 juta orang tengok. Live ke tak? Ke rakaman? Oh. Kita nak khabar perintah Allah, larangan Allah, mu suka ke tak suka ke, ikhlas ke tak ikhlas ke, wajib buat. Lebih daripada tu, ikhlas tak ikhlas, Allah yang akan hukumkan kita. Tak. Sebab nahnu nahkumu bidzawahir. Kita berhukum pada benda yang nampak. Mu tak pakai tudung, orang akan tengok dah bagus dia ni. Tak boleh kita kata jangan tengok air kat luar, tengok dalaman air. Tak boleh. Dia salah guna hadis Rasulullah yang Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis tu betul. Tapi kalimatul haq, dia kalimah yang betul, tapi kamu maksudkan kepada perkara yang batil. Ini silap kita. Tafsir agama ikut kepala otak kita sendiri. Tak boleh. Al-Quran gitu juga. Baca Quran tapi tak ikut Al-Quran. Buat khatam Al-Quran. Ni kan biasa orang Melayu. Nak nikah, dia buat khatam Quran. Dia ikrar 6 pun tak lepas. Tapi hari tu dia khatam Quran. Pelik juga kita. Dia pun berlatih, praktis ni seminggu. Rehearsal. Nak baik khatam Quran. Kadang-kadang pakai tudung, nampak jambu. Mu baca kalamullah. Dalam Al-Quran terdapat perintah menutup aurat. Mu baca macam tu, mana gedebel tak gedebel mu dengan Allah SWT. Gedebel lah. Samsing mu dengan Allah SWT, Allah perintah mu main-main. Apa dalil lagi nak kata kita tak boleh pilih? Sebab Allah kata, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sayugianya bagi seorang mukmin, seorang mukminah, bila mana Allah perintah satu perkara pada mereka, dia pilih-pilih. Yang ni sesuai, ni tak sesuai. Ni beres bah, ni tak beres bah. Tak masalah. Ini cukup masalah pada kita macam Allah SWT. Yang kedua, sebab apa dipecahkan kepala? Sebab mereka meninggalkan semayang, tidur tak semayang. Allah pecahkan kepala. Ni subuh ni lewat ni, nan lebih baru subuh. Tak subuh juga. Awal dulu dia kata awal sangat. Ni lewat dia kata lewat sangat. Banyak alasan dia. Maka orang macam ni dipecahkan kepala, baru merasa betapa perihnya dipecahkan kepala oleh Allah. Orang tanya pada kita, ustaz, anak saya berat nak semayang. Saya pun insaf umur 80 baru insaf. Macam mana nak suruh anak saya semayang? Tu sebab kita kata melentur buluh biar dari rebung dia. Dah memang Allah takdirkan kita insaf umur 80. Yang lain tu let bygone be bygone. Betul ke tak bahasa Inggeris aku nak? Yang lepas tu biarlah lepas. Nah, afallahu amma salaf. Taubat kepada Allah SWT. Tapi kita nak sebut bahawa bagilah basyira wa nazira, mau'izah, peringatan pada anak cucu kita sama-sama. Ni cuti sekolah ni. Balik. Nombor satu kita tanya menantu, tanya benda. Berhenti mana RNA tadi? Makan benda. Makan dulu tanya.
Tanya semayang tak lagi. Ni subuh nak mari tadi kita ni. Ketuk tak pintu bilik menantu? Tak ketuk sahab. Menantu saya ayonda. 3 lain. Ditumbuk saya, mapuh saya. Nah. Ataupun ada setengah kita jumpa ustaz. Saya tak boleh nasihat anak saya. Dia potongnya allowance bulanan. Ni dahsyat. Makcik, pakcik sekalian. Dia potong ke tak potong ke tanggungjawab kita nasihat. Dia mari dalam jajahan negara kita. Rumah tu negara kita. Dia tu menantu kita, yang tu anak kita. Kita kena sebut sepatah dua. Tak sebut, nyesal kita nanti. Nyesal sebab benda. Tak ada nak sebut, tak ada nak betulkan, ke akhirat dia akan dakwa-dakwi kita. Matilah kita. Kita lepas dari depan Allah. Relax brother, relax dah. Nak berjalan ke syurga dah. Anak panggil abah. Relax lu abah, mari. Nak benda, nak pergi syurga dah ni. Relax lu. Abah tak pernah tegur saya tak semayang. Mati kita. Kita nak apa benda? Aku tegurlah hati. Tak jadi. Minta Allah SWT kena sebut juga. Cegah anak-anak kita supaya mereka melaksanakan ibadat salat. Kenapa salat ni penting? Tu sebab kata Rasulullah, as-salatu imanuddin. Semayang tu tiang agama. Bahkan Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuan-tuan dapat didik anak tuan-tuan semayang ikut time. Dia jaga semayang, kita boleh lepas tangan dah. InsyaAllah akhlaknya baik. Baru ni ada seorang artis. Dia buat keluar statement. Dia kata, saya tengok dalam surau. Ada seorang berambut. Ada seorang pakai tudung labuh. Tapi semayangnya laju. Tak khusyuk, dia kata. Ada seorang pula datang lepas tu berambut karak. Semayangnya slow dan khusyuk saya nampak. Maka jangan tengok orang pakai tudung ataupun tak pakai tudung. Al-Sudah. Dia punya tafsiran. Tamsilan itu. Perak nana semua. Tak. Kalau dia kata khusyuk tu boleh tahan lagi. Ni sampai tamsilan. Orang pakai tudung tak mestinya khusyuk. Orang pakai tudung tak semestinya tak khusyuk. Tak pakai tudung. Ini masalah berlaku pada kita. Seterusnya Nabi bertemu pula dengan orang dirobek wajah dia. Sebab dia ni kaki putar alang. Kaki menipu kecil orang kuat. Maka orang macam ni dirobek wajah dia. Riwayat lain mengatakan, mereka bangun pada waktu pagi, mereka menyebarkan fitnah kepada serata alam. Zaman dulu kena membawang pergi rumah ke rumah. Zaman ni duduk dalam bilik air boleh membawang. Dalam bilik kita sendiri boleh membawang. Tak ada masalah. Kita kata kok tu, kata kok ni, benda yang tak betul. Kecuali benda tu betul. Tu pun tak boleh over sangat. Kita sumpah seranah dalam Facebook, sumpah seranah dalam Instagram. Ini tak betul. Walaupun kita cakap benda betul, tapi kita cakap dalam keadaan sumpah seranah, tu tak betul. Orang nampak tak comelnya Islam bila mana kita menyumpah seranah orang. Tak. Maka hadirin macam Allah SWT sekalian, orang yang dirobek wajahnya itu ialah orang yang mana mereka ini bangun pagi menyebarkan fitnah pada orang lain. Seterusnya Nabi bertemu pula dengan orang yang sedang berenang dalam sungai darah. Maka orang itu terlibat dengan sistem riba. Dosa yang besar dalam kitab Kabair Imam Zahabi disebut dosa besar antaranya riba. Riba ni dosa yang mana Allah isytihar perang dengan mereka. Dan sistem riba ni akan merosakkan sistem ekonomi dunia. Orang Yahudi dia ambil riba sebagai mata pencarian nombor satu. Nombor satu riba, ribawi ni, riba semua. Maka kita orang Islam alhamdulillah, kita ada sistem perbankan Islam. Walaupun orang kata ustaz sama je ustaz, bank Islam dengan bank konvensional sama. Jawapan kita tak sama pak cik, tak sama. Mahal lagi Islam ni ustaz? Tak sama. Ataupun kita beli, kita pakai kredit kad. Kredit kad tu bank konvensional contoh. Kita bayar memang ikut cara bayaran betul, tak bukan minimum. Bayar betul, kadang-kadang maksimum lebih kita bayar. Boleh tak ustaz? Jawapannya kata ulama, tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Kamu support sistem riba itu sendiri. Maka pilihlah yang terbaik. Saya nak cerita lebih bab muamalah ni tak reti sangat. Cumanya bila orang kata sama je konvensional dengan bank Islam, jawapannya tak sama tuan-tuan. Bank Islam ada dia punya panel syariah dia. Dia bertanggungjawab. Bagi kita orang awam ni tak perlu kita selidik lebih-lebih. Macam kita pergi rumah orang, orang ajak makan. Duduk di ruang tamu, ni siapa ke bilik air, siapa ke dapur, pergi buka dapur, tengok dalam peti air, tengok ada masuk benda lagi. Tu tak sayurianya bagi kita. Seterusnya hadirin macam Allah SWT, Nabi SAW bertemu pula dengan orang
yang dibakar dalam tanur tersebut, itulah manusia yang atas muka dunia terlibat dengan zina di atas muka dunia ni. Di Malaysia kita, wal'iyadzubillah min zalik, zina sangat dahsyat. Semalam seorang hamba Allah tanya saya kisah keluarga terdekat dengan dia, iaitulah seorang perempuan ni berzina. Dia tu isteri orang, dia berzina dengan suami orang. Bukan suami dia, dia orang juga, tapi suami orang lain. Dapat anak. Dan anak tu dinisbah kepada nama suami dia. Suami dia outstation, tiba ngandung dia. Macam ada orang jumpa seorang orang kerja dalam negara kita Malaysia lah, orang luar. Sudah berapa lama tak balik Bangla, dia kata 2 tahun sudah. Ni kali ni mau balik, dia kata isteri baru melahirkan anak, dia kata. Anak siapa? Anak saya lah. Dah 2 tahun tak balik. Mau mari mana anak tu? Anak Pulau Betong. Betul. Jadi kes bukan macam tu lah. Sementara tu masyarakat kita sekarang. Yang kita pernah jumpa kes seorang lelaki, pegawai polis. Bukan polis di Terengganu, tempat lain. Buat balik perempuan berzina depan mata isteri dia sendiri, atas katil yang sama. Tu lagi dahsyat. Ni orang berlaku pada zaman kita sekarang. Tak takut dah hukum Allah. Tak takut. Kan kata nak cegah kemungkaran, kan tak boleh. Dia kata personal. Ni tak betul. Tafsiran yang tak betul. Kemudian Nabi SAW bertemu pula dengan makhluk yang cukup teruk wajahnya, buruk wajahnya. Maka kata malaikat itulah malaikat khazinin nar, ataupun penjaga neraka, malaikat Malik Zabaniyah. Malaikat Malik ni kata Imam Qurtubi, sifat dia bila mana Allah lantik dia jadi penjaga neraka, tak ada satu pun sifat rahmat dalam diri dia. Rahmat ni apa dia? Bukan rahmat penyanyi itu kan. Rahmat ni apa dia? Kesian belas. Kalau tuan-tuan kenal lion, tempat ni orang panggil benda? Singa. Kenal tak singa? Kenal. Singa ni kalau dia khekah, kijang, khekah, lembu, seladang ke, dia pakai taring dia, gigit, mati. Mampu kijang. Tapi bila mana anak dia panggil mak, mami, dia pergi pakai taring dia juga. Dia gonggong anak dia tu, tak patah kepala, tak putus kepala. Itu namanya sifat rahmat, kesian belah yang Allah beri dalam hati binatang-binatang. Malaikat Malik tak ada, tuan-tuan. Imam Qurtubi kata, kalau ahli neraka minta tolong, ya Malik, wahai Malik, tolonglah. Tahu tak kata ulama, tolong minta tolong ahli neraka ni 1000 tahun baru Malik jawab. Jawapan itu pula mengazabkan orang yang minta tolong. Apa kata Malik? Alam ya'tikum nadhir, suratul Mulk. Alam ya'tikum nadhir, tak mari kepada kamu yang beri peringatan? Qalu, maka jawab ahli neraka, qad ja'ana nadhir. Mari. Tiap-tiap hari ada kuliah dekat surau. Dalam TV ada forum perdana. Astro Oasis ada program agama. TV3 ada tanyalah ustaz. Tanyalah, jangan keliru. Tambah keliru macam-macam. Allah SWT. Semua ada berlaku. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, datang. Fakadzabna, kami dustakan itu. Ini banyak berlaku tentang Allah SWT. Kemudian Nabi bertemu pula dengan orang yang sangat tinggi. Maka kata malaikat Jibril dan Mikail, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan sekeliling Nabi Allah Ibrahim itu terdapat ramai budak. Budak itu adalah anak-anak orang Islam yang mati sebelum baligh. Maknanya kata ulama, anak-anak tuan-tuan yang meninggal waktu muda. Kalau Allah uji macam tu kepada tuan-tuan, bagilah berita gembira kepada tuan-tuan bahawa anak tuan-tuan Nabi Allah Ibrahim tolong jaga. Dan benda lagi berita gembira kita nak ke Allah SWT. Nabi bertanya kepada malaikat tersebut, adakah termasuk anak-anak orang kafir yang mati awal? Maka jawab malaikat, ya, termasuk sekali. Anak-anak orang kafir yang mati sebelum baligh dia bersama dengan anak-anak orang Islam, dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim AS dalam satu taman yang cukup indah. Kemudian hadirin mati Allah SWT, Nabi kata, dan aku bertemu pula dengan wajah orang yang buruk sebelah, baik sebelah. Mereka itulah orang-orang di atas muka dunia yang mencampur aduk amal yang baik dan amal yang buruk. Dia semayang tapi tak pakai, tak auto aurat, contoh.
Dia bercampur habis. Kadang-kadang sama banyak baik dengan buruk dia. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan rahmat dia ampunkan dosa mereka dan mereka dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang sebaik-baik tempat. Hadis ini panjang dan banyak syarahan daripada para ulama, maka sekadar sepatah lalu kita bicarakan kepada tuan-tuan agar kita ambil iktibar sedikit sebanyak daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pedoman kepada kita di hari muka biiznillah ya azza wa jalla. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kitab Bidayah al-Hidayah Imam Ghazali beri pesan kepada kita. Antara cara adab untuk kita tidur, maka dia kata tidur dalam keadaan menghadap kiblat, mustaqbil kiblat. Dalam keadaan kita taharah, bersuci, ambil wuduk sebelum tidur. Dan bacalah seperti mana Rasulullah baca. Nabi baca 2 surah yang panjang, tapi kita pilih salah satu pun tak ada masalah, iaitu surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah tadi. Nabi pilih 2. Dan Nabi tak akan baca dua-dua ni. Ataupun tak mampu nak baca yang tu, kita baca Ayatul Kursi. Kemudian kita baca 3 kul. Kemudian kita tiup di tapak tangan. Cara tiup, ada ulama tiup sekali. Ada ulama tiup 3 kali. Bukan bunyi fu je. Keluarkan angin tu. Lepas tu sapu seluruh badan. Ada ulama juga kata sapu tempat kita tidur. Dan sebelum duduk atas katil tu, kita kibah dulu. Kalau ada isteri, kibah, biar capak sekali kalau boleh. Jangan gitu, gurau. Kibah. Nah, kalau kita pergi satu penempatan yang jarang orang masuk, nak kalau bilik kita tu banyak rumah, banyak bilik, pastikan tuan-tuan rotip bilik itu jangan lebih pada 3 hari kita tak masuk bilik tersebut. Kurang-kurang kita masuk, jenguk kepala. Ada berlaku satu last cerita macam Allah SWT. Kawan saya jaga asrama. Warden asrama perempuan. Semua histeria. Nak kalau waktu datang bulan. Orang puan ni kadang-kadang tak reti. Dia capuk habis pamper, dia capuk merata-rata. Jadi nasihat alhamdulillah, tapi tetap berlaku kes histeria. Tak tahu nak macam mana, akhirnya dia terfikir satu idea. Idea ni bombastik sungguh idea ni. Dia buat satu memo. Sebab biasa akan berlaku kalau buka sekolah. Cuti lama masuk akan berlaku. Jadi sehari 2 hari sebelum budak-budak masuk, dia buat memo tanpa kat pintu. Kepada seluruh makhluk yang ada. Pelajar akan masuk 2 hari lagi. Diminta beredar sehari sebelum itu. Lepas dia buat, tak ada. Rupanya educated punya jing. Tuan-tuan boleh try buat lah. InsyaAllah. Mana tahu lah. Ikhtiar kita ni macam-macam. Nombor satu, jangan kita lari pada sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Tok Bila tadi, saya bawa dengan hajat datang daripada Ma'tafiz Vocational Baitul Tiak. Vocational ni lebih kepada pelajaran asasi kita berikan kepada anak-anak pelajar. Yang sekarang ni kita ada pelajar seramai 12 orang secara full time, dan kita ada part time lebih daripada 60 orang pelajar yang datang setiap hujung minggu menghafaz Al-Quran dekat sana. Cuma yang kita tumpu 12 orang ni lah. 12 orang ni pun kos dia bukan main besar juga, dia sudut makan dia dan sebagainya. Dan juga antara uslub pencarian dana, saya telah membuat buku. Antara buku yang pernah saya tulis ialah buku Faraid, Permasalahan dan Jawapannya. Tuan-tuan kalau ada masalah faraid, ada masalah bab pusaka, boleh dapatkan buku ni. Harga dia RM20 sahaja. Kalau duit tak pitih tak bawa, maklumlah, tak bawa duit pergi mari ke surah ni, harta dunia tinggal kat rumah, maka tu tak boleh masukkan dalam akaun ni. Nombor akaun ada. Bank Rakyat, satu-satunya akaun. Ni tengah siapkan bank muamalat pula. Ni Senin dapat. Bank Rakyat ni tu tak boleh masukkan di sini RM20 untuk sumbangan pembelian buku Faraid ni. Itu sajalah tuan-tuan Allah SWT. Kalau ada masa boleh kita bertemu lagi. Kalau tak ada masa nak macam mana nak. Jadi sekadar itu saja. Saya kalau nak hubungi saya boleh pergi ke Facebook saya. Tulis situ Piyu Said. Ada orang letak Piyu. Ataupun Said lah. Ustaz Said Bakri bin Said Ali Yahya. Saya orang Terengganu juga. Tok berasal daripada Belada. Hijrah ke Baluk. Jadi itu bahasa kita sama je tuan-tuan Allah SWT. Dan saya tak tinggal lah. Inilah cara saya bercakap. Di Perak pun ginilah saya bercakap. Tak ada saya bercakap gaya Perak, tak reti. Walaupun 13 tahun duduk di Perak dah. Isteri pun orang Perak, anak-anak semuanya 08. Jadi tuan-tuan Allah SWT, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.